Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam kekeluargaan. Saya ucapkan kepada semua yang masih lagi setia bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Hari terakhir kita ya di Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai permasalahan dan penyakit yang lebih kompleks, membabitkan emosi dan fizikal yang bukan saja memberi kesan ke atas individu bahkan orang sekeliling. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, program kita pada pagi ini akan diteruskan dengan sesi webinar yang terakhir, iaitu kita akan bersama-sama dengan Yang Berbahagia Profesor Madya Awang Idris, Pakar Stres dan Pekerjaan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Dan topik beliau pada pagi ini adalah pengurusan stres at pandemik COVID-19. Dan oleh itu, mari kita bersama-sama dengan panel kita pada pagi ini. Assalamualaikum Yang Berbahagia Prof. Waalaikumsalam. Boleh dengar ke? Boleh. InsyaAllah, Alhamdulillah. Apa khabar? Okey, terima kasih. Sihat. Okay. Sihat lagi lah. Alhamdulillah. Doakan kita semua sihat. Ya, insyaAllah. Baik, tanpa buang masa Prof, saya serahkan program kita pada pagi ini kepada Prof. So, okey, selamat saya mengucapkan, boleh dengar semua kan? Boleh nampak ke slide saya? Sarida, boleh nampak tak slide saya? Sekejap. Slide ya. Slide belum lagi. Nampak kan? Slide tak ada lagi Prof, tak nampak lagi. Oh, tak nampak ya? Tak nampak lagi. Boleh hilang dah. Sekejap. Tutup dulu. Oh, tak share lagi ke? Share screen. Okey. Okey. Okey, nampaklah kot ya. Okey, boleh nampak ke? Okey Prof, clear. Boleh teruskan. Okey, pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Sub-Unit Keselamatan dan Teknikal LPPKN kerana mendukung saya pada hari ini lah. Walaupun saya bukanlah pakar stres nah, saya pun stres juga macam orang lain jugalah. Tapi ini just saja nak berbincang tentang ilmu lah. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua penonton lah yang di luar sana lah. Khususnya kepada warga LPPKN dan juga masyarakat yang sedang menonton kita punya siaran pada pagi ini. So okey, pertamanya bila kita nak bercakap, saya boleh cakap bahasa Kedah nak? Kalau saya memang cakap bahasa Kedah nak, saya tak reti bahasa lain ni. Cakap Mutih pun bahasa Kedah juga. Okey, pertamanya ialah bila kita tengok tentang stress management ataupun pengurusan stres, kita selalu cenderung untuk mencari sebab-sebab apakah itu stres? Itu satu. Apakah penyebab stres? Itu yang keduanya. Yang ketiganya, bagaimanakah kita boleh mengurangkan stres tadi? Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya yang lebih penting lagi ialah kita perlulah memahami apakah itu manusia terlebih dahulu. Sebab pun nak kena tahu bahawa kenapa kena kita tahu apakah itu manusia terlebih dahulu, sebab ayam tak stres pun, kambing tak stres pun. Jadi bila disebutkan stres sebenarnya dia melibatkan manusia saja. Ada jugalah binatang stres, nanti kata tak ada langsung ada juga. Tapi maksudnya sebab apa manusia lebih cenderung untuk memperkatakan bahawa stres itu sebenarnya melibatkan dua komponen utama, iaitu komponen manusia itu sendiri. Okey, jadi sebab itulah kita kena faham dahulu apakah itu manusia. Okey, jadi sesi saya pada pagi ini sebenarnya lebih kepada berbincang-bincang lah. Bukanlah saya pandai lah, kalau nak tanya, tanya je lah. Nanti you kata saya pandai pula jadi Profesor dia doktor apa semua, tu tak lah. Tak. Itu bukan alasan untuk menjadi seorang pandai lah. Banyak juga orang dalam dunia ni pandai. Tapi cuma some of you tak ada peluang, ada yang ada peluang, ada yang tidak. Itu je lah. Jadi nanti janganlah kata, oh dia ni ganas ni. Tak. Biasa je. Okey, itu kena kembali pula asal lah. Okey, jadi kita kena faham dahulu apakah itu manusia. Manusia umumnya, mari kita lihat. Mari kita dengar cerita dahulu lah. Sebelum kita start pelajaran kita pada hari ini. Bukanlah pelajaran, ini bukan ambil exam pun. Sembang-sembang pagi kita ini. Cerita ini ialah saya ambil daripada buku Social Psychology oleh Berlis. Adalah buku dia. So dia kata, nampak kan? In the late 1500, tahun 1500 yang dulu, dia kata dalam kerajaan Turki Osmania.
dia telah dipanggil Sultan Sulaiman lah. Panglima perangnya ialah Sultan lah masa tu nah. Sultan Sulaiman the Magnificent set out with a giant army to conquer as much of Europe as he could. Dia nak cuba nak menjajah Eropah pada waktu itu, pada tahun 1500 itu. Dalam perjalanan ke Vienna, dia nak berlawan dengan seorang Hungarian. Hungarian ni maksudnya Raja Hungarian lah dekat waktu itu nah. Nama dia ialah Count Miklos Zringi. Nak sebut payah nah, tak apalah tengok kat situ. Lepas tu apa yang berlaku? Maksudnya Hungarian nobleman ni, Hungarian ni cuma ada, Sultan Sulaiman ni ada 100,000 tentera. Banyak nah. Tapi yang ada dekat kawan ni, Miklos Zringi ni cuma ada beberapa, dia kata couple of thousand men. Couple beberapa, lebih kurang 2,000 macam tu lah, sikit je lah. Kawan ni, sedangkan kawan ni dah 100,000 orang. The castle was not impressive. Istana kawan tu berkecil je. Sulaiman kata apa? Raja Sulaiman kata, Sultan Sulaiman kata apa? Sulaiman himself called it a molehill when he first laid eye on it. Dia tengok macam dangau je, dia kata. Lebih kurang macam tu lah kalau bahasa kampung kita. Ini istana ke dangau? Macam tu. Okey. Tapi dia kata yang hebat sikit dekat istana kawan ni, kawan tu lah, kawan yang Hungary tadi, ada satu benda, iaitu kolam. Tasik lah, tasik ni bukan kolam. Artificial lake. Tasik buatan, yang itu yang canggih sikit pun. Yang lain-lain semuanya dah biasalah, istana pun kecil, semua kecil. Tapi masalahnya ialah dia kata, jadi lake ini, tasik inilah yang sebenarnya yang menjadi kubu perang. Jadi orang nak attack tak boleh lah. Tapi masalahnya pada waktu itu musim sama. Bila musim sama, air kering. Bila air kering, tentera boleh melintas ke tasik tadi untuk menyerang istana yang Hungary tadi. Jadi dia dah expose dengan musuh. Jadi kecil sangatlah kawan ni. Hina sangatlah, maksudnya lekeh lah orang bahasa Kedah panggil lah. Lekeh sangat je. Lepas tu apa lagi? Jadi dia kata, when the Turk destroyed, bila Turki tadi telah destroy the dam, menghancurkan dam tadi. The artificial lake drain, adalah ayat sikit kena, leaving the castle exposed. Maksudnya castle tadi dah terbuka untuk di attack. Mudah sangat. Kawan ni dah lah tentera dia sikit. Tasik dia pula dah hilang dah. Jadi dia bom gedung. Apa yang tinggal? After days fighting, only 300 were left alive. Cuma tinggal 300 orang saja yang hidup. Tentera dia nah, yang nak jaga raja tadi. Dah lah castle tu kecil, 300 orang pula. Lepas tu dia castle wall had huge hole in them. Maksudnya terbuka lah, pecah mata lah. And most of their ammunition was gone. Peluru pun dah habis. Settle, clear. Jadi, instead of waiting a third to storm, dia dah tahu dah. Aku lawan pun mesti kalah juga ni, tak boleh nak buat apa dah. Dia tak lawan. Apa yang dia buat? Dia buang semua baju-baju dia. Lepas tu, dia pakai apa? He discard his armor and instead put, ni bukan kuliah lah, ni nak sembang saja lah. Emang apa itu manusia? Nanti kata macam kuliah minuta pula. Bukan. Tak masuk exam lah. Untuk yang di luar sana, nanti takut nak masuk exam mengaji online. Bukan. His wedding suit and of silk and velvet. Maksudnya pakai sutra, pakai cantik. Lepas itu dia juga letakkan dia punya barang-barang berlian-berlian, cincin mata semua dekat inilah rantai-rantai emas semua, buah bagi lawa. Lepas itu orang bertanya dia, "Hei, awak ni nak mati dah pun, dah kalah perang dah. Awak lagi duk pakai lawa sangat." Lupa tu lah. Tapi dia taklah cakap bahasa macam tu lah. Tu bahasa Kedah lah. Jadi dia pun he replied that he wanted whoever kill him to know that he was an important person. Aku nak bagi tahu kat hang, dia kata, aku nak bagi tahu kat siapa yang membunuh aku, dia akan tahu bahawa aku bukanlah orang biasa. Aku adalah seorang yang hebat. Aku adalah seorang yang penting. Jadi apa maksud dia kat sini? Maksud dia kat sini ialah fizikal kita ni, badan kita ni benda lain, untuk merasakan bahawa orang merasa kita tu siapa ialah benda lain. Jadi itulah yang dikatakan sebagai manusia ini terdiri daripada dua kumpulan utama, iaitu nama dia soul and body. Body kita ni senanglah, ada kurak, ada panau, berubat, cap 3 kaki dan sebagainya hilang. Soul berada di mana? Sebab itu dalam sejarah, kalau kita buka buku filosofi misalnya, dalam René Descartes, dia menyebutkan bahawa ada manusia ni terdiri daripada soul and body. Dalam René Descartes ni ahli filosofi Perancis zaman dulu kala lah. Kemungkinan sebab mereka bukan orang Islam. Kalau orang Islam mungkin roh lah.
Teruk nah. Jadi maksudnya kat sini ialah human being ni ada dua benda. Jadi yang duk sakit stres ni duk kat mana? Bukan duduk kat body nah. Bukan duduk kat body. Walaupun body dan stress tu sometimes dia ada interrelated to each other. Ada jugalah, bukanlah tak ada kaitan langsung. Ada nah. Tapi maksudnya stres dan sebagainya ini kebanyakannya berada pada soul kita itu. Dia duduk pada jiwa kita. Jadi bila pada jiwa kita, jadi kita kena faham dahulu jiwa sebelumlah kita memahami stres. Masalah kita sekarang ni kita nak cuba hapuskan stres, nak faham stres. Bukan, faham diri kita dahulu. Siapa kita ini? Ni duk cari pasal COVID ni stres lah, tak boleh nak berjalan lah stres. Bukan. Ada orang tak stres relax happy duduk rumah, tak happy office. Kan? Bangkit pagi, dulu kena bangkit pukul 5 pagi, tak nak sekolah lah, tak payah. Pukul 8 pagi boleh bangkit lagi. Jadi, duduk pada soul itu sendiri. Jadi pada hari ini saya cuba bincangkan dua topik ini, iaitu ialah manusia as a soul tadi. Soul tadi itu penting. Barulah kita cuba memahami apakah yang dikatakan stres dan sebagainya. Okey, boleh nah? Okey, jika siapa nak tanya apa soalan boleh nah. Saya ni orang kampung kan nah. Tak payahlah formaliti saya tidak ada formaliti lah hidup saya ni. Saya hidup macam ni lah. Okey. Ni sebab sebenarnya okey, mari kita test. Nak test kan? Okey, kalau boleh buka mic buka nah. Boleh ya. Cuba sebut dalam dua sekaligus. Dia akan diberi macam ni. Okey, ni bulat dan kuning. Bulat dan kuning nah. Kena sebut bulat dan kuning. Kalau siapa nak online, siapa nak on lah, siapa tak nak on tu sebutlah hati, sebut dalam mulut dia lah. Sebut tak on lah. Okey, nampak nak? Bulat dan kuning. Nampak? Mari kita tengok next. Sebut cepat-cepat. Nampak terus sebut. Jangan tunggu more than, janganlah tunggu sampai sejam. Oh, bulat dan kuning. Nampak terus sebut spontan. Okey. Next. Dah on mic belum? Dah. Okey, mari kita test. Ni pun nak test stres. Lambatnya. Nampak? Apa dia? Merah. Merah kotak. Kena sebut. Merah 4 segi. Merah kotak 4 segi. Okey. Payah kan? Awak lambat sangat. Payah sangat kau. Segitiga biru. Segitiga biru. Okey. Bulat hijau. Segitiga ungu. Bulat hitam. Satu kerja orang tua ni nak ajak aku ni. Dapat merah. Ni macam mengajak budak-budak tadika lah lebih kurang. Okey, apa dia? Tak tahulah kalau pokok kot. Coklat. Okey, siap dah. Susah atau tak susah? Tak susah. Tak susah dia, susah juga nah sebab dia ada dua benda now. Warna dan bentuk. Maksudnya otak kita telah mentafsirkan dua benda tadi sekaligus. Jadi pening. Sebab tu dia lambat sikit. Memang tak susah sangat. Lepas ni susah sikit. Jadi susah dia ialah disebabkan otak kita telah, itulah fungsi otak manusia nah. How our brain functioning. Dia sometimes, sebab tu kadang-kadang otak kita nampak macam tak stres. Oh, kita stres. Sebenarnya adalah otak kita ada few things dalam otak kita sekaligus. Kita tak perasan pun. Kita dah ingat tak ada apa pun tapi dah stres dah sebenarnya. Mari kita tengok next slide. Nak test lagi, mari. Yang ini, okey. Sebut apa? Sebut ikut color nah. Sebut ikut color, faham? Boleh lah? Okey, ni color apa? Yellow. Slow. Blue. Slow kan? Sebut lagi. Green. Slow, fail. Nampak tu sebut tu weh. Green. Nak bungkus. Fail, tolak markah. Tak dapat masuk universiti kita panggil gagal keluar. Okey, sambung. Next. Kata pandai sangat. Contohnya. Laju, Prof. Okey, nah, cepat. Purple. Red. Dah slow dah. Green. Slow. Orange. Yang tu laju sebab dia konsisten, kan? Okey. Black. Okey. Green. Okey. Wasana maksudnya ialah ni dah ada konsisten now. Kita kena membaca dan kita kena tahu warna juga. Jadi otak kita telah fungsi macam tu. Jadi kita dah ada dua jenis type of thinking tadi. Sebab tu payah nampak color blue. Tulis blue tapi kalau hijau. Jadi otak kita dah kontradik. Sebab kita telah membaca dan melihat warna. Jadi kita dah ada dua jenis perception now. Jadi itulah stres. Sebab apa? Yang dikatakan stres itu sebenarnya combination of a lot of things yang kita tak faham pun. Waktu mana lagi berlaku seperti ini? Waktu kita bawa kereta. Bawa kereta, apa yang kita tengok? Tengok jalan depan. Bawa kereta macam tu nah, bawa kereta, tengok depan.
Tengok depan apa lagi kita tengok? Tengok signboard. Apa lagi? Telinga dengan radio. Lagi nak kena tengok signal kiri kanan, tengok kereta nak belakang kita, kadang belakang, duduk belakang kita, depan kita, tepi kita. Lepas tu nak corner kiri, corner kanan. Dia banyak a lot of things. Tapi we able to face it. Kenapa? Sebab sometimes ialah disebabkan routinization. Kita dah rutin dengan jalan tadi. Tapi tengah-tengah tempat kita tak familiar. Waktu itu kita sakit hati. Kita panas sangat hari. Macam pergi Johor lah. Ini tak orang suruh pergi Johor. Cari parking tak jumpa. Marah satu dah. Jalan kereta sebab sebenarnya kenapa kita marah? Sebab otak kita telah proses banyak benda sangat. Banyak benda sangat menyebabkan tempat kita kata, pasal apa? Aku stres nanti kerja je pun. Kemungkinan stres tak jalan lagi dah. Otak kita ada proses banyak benda lah, dengan signal lampu, dengan macam-macam. Seperti inilah maksudnya fungsi kita, otak kita berfungsi dalam memproses sesuatu benda tadi. Jadi, kita stres kemungkinannya, inilah dia yang dikatakan stres COVID pun. Kita tak perasan pun. Mari kita tengok next. Okey, siapa nak cuba yang ni? Hafal lah? Nampak semua? Dah hafal lah? Dah hafal? Bagi orang pula Prof, test. Apa dia? Bagi peserta lain pula. Okey, peserta. Siapa yang nak cuba? Saya tak nampak sebab saya share full screen. Kalau tidak, saya panggil nama. Siapa? Ada siapa yang bernama Nurul? Ada ke? Panggil ya. Ada siapa lagi yang dalam ni? Siapa-siapa lah. Okey, saya pun tak tahu lah, saya tak nampak lah. Okey, now dah tengok semua benda ini. Okey, now soalan. Cuba tutup mata, imagine balik benda tadi dekat mana? Yang sebelah kiri tadi apa dia? Tak tahu apa dia, dah lupa dah. Yang atas tadi apa dia? Color apa? Bentuk apa? Ada tak? Ingat lagi tak? Tak ingat lah. Maksudnya complicatednya otak kita berfungsi. Jadi sini dah kalau kuning, segitiga merah atas, kuning bulat bawah, hijau sebelah kanan. Saya pun tak hafal juga lah, bukan kata you all. Tapi maksudnya itulah maksudnya otak kita, complicatednya otak kita ni berproses. Sebab tu setengah orang dia sangat laju, setengah orang dia sangat perlahan. Jadi sama juga dengan how we react to stress. Setengah-setengah orang pakai topeng je pun, tapi interpretation dia tu banyak sangat. Pakai topeng tu kan nak ikat kat telinga tu satu, kalau perempuan tu nak cari apa? Nak getah sambung belakang tu dah stress dah. Lepas tu nak pilih pula kalau ungu, kalau putih, kalau hijau, pening lagi. Jadi benda-benda seperti itu sebenarnya berlaku dalam fungsi otak kita yang sometimes kita tak perasan pun sebenarnya dia adalah part of stresses. Part of benda-benda yang menyebabkan kita stres. Kita tak faham pun. Sebab kita mengandaikan bahawa stres ni benda yang biasa saja, tapi kita ingat satu benda saja, tapi sometimes dia sangat banyak benda. Mari kita tengok yang lain lagi. Okey, jadi apakah itu yang dikatakan sebagai stres ialah, mari kita fahamlah. Mari kita tengok sebelah kanan. Yang pertama ialah self-concept. Apakah itu self-concept? Ni ialah kita. How you know that you are? Who you are? Macam mana you tahu bahawa you ialah you? Sarida lah, saya nampak Sarida nama kat depan tu. Boleh tak buka online? Sarida, macam mana you tahu kata you adalah Sarida? Sebab memang nama saya Sarida. You rasa you cantik ke tak? Kena ada self-confident, Prof. Cantik? Cantik. Bila you cantik, how you know that you are cantik? Cermin diri sendiri, Prof. Yakin. Tak. You jawapan salah. You rasa you pandai ke tak? Pandai. Okey, bagus. Tak apalah, yang lain-lain tu tak tanyalah, nanti orang tahu pula. So basically bukan macam tu. Itu ialah self-concept. Yang dikatakan self-concept ini berlaku bila kita ada orang lain. Kalau kita duduk seorang, beranak-beranak duduk kat pulau seorang ya, tak ada siapa pun. Ada pokok nyok ya, dengan tiga ekor misalnya, kita tidak ada self-concept. Self-concept berlaku bila kita membandingkan kita dengan B. Kita jadi cantik tadi ni sebab kita compare dengan ni, B. B tak elok lah, aku lebih cantik. Ataupun kita rasa kita buruk sangat ni sebab kita compare dengan kawan ni. Jadi itulah dinamakan sebagai self-concept. Self-concept itulah antara penyebab yang menyebabkan kita rasa stres atau sebagainya. Dan compare lagi kawan ni. Kawan ni pula handsome, kuat. Compare lagi dengan kawan ni, compare lagi kawan ni, compare lagi kawan ni, compare lagi kawan ni, compare lagi dengan semua benda tadi. Jadi comparison itulah yang menjadikan itulah diri kita. Kalau tidak ada orang lain di sekeliling kita misalnya, tak ada siapa pula, tak ada orang lah. Jadi umumnya tak stres. Umumnya bukan tak stres sebab tidak ada comparison. Duduk seorang ni pun. Jadi yang menjadikan kita stres itu ataupun memahami diri manusia itu sebenarnya pada self-concept itu.
Jadi self concept itu jadi daripada comparison dengan semua yang ada di sekeliling kita itulah sebab tu kadang-kadang kita tengok asalnya kita tak stress pun naik kereta buruk. Tiba-tiba mai pindah mai Dokia tengok semua pakai kereta cantik-cantik, ada yang pakai Honda, ada pakai Toyota, kita seorang yang tengok pakai Mawi. Mawi pun zaman dulu ni. Baru start stress sebab apa? Bermulanya comparison self concept tadi. Asalnya okey je. Kita kat Malaysia kata okey je duduk kurung kat rumah. Tiba-tiba stress lah ni semua marah. Kena duduk rumah. Sebab apa? Dah start compare dengan Europe. Oh, Europe dah boleh tengok European club lawan bola dia. Dah pergi sukan Olimpik kat Jepun. Oh, orang lain dah boleh dah. Kita mula marah. Sebab kita dah buat start self comparison tadi. Itu okey lah. Orang itu duduk rumah lagi teruk yang PKP satu. Tapi PKP kemudiannya menyebabkan orang semakin stres. Kemungkinannya itu adalah satu sebab dia lah. Self comparison banyaklah sebab-sebab lain lah. Satu lagi ialah human need. Apakah itu human need? Kita nak faham manusia. Ini adalah understand siapakah manusia. Self concept. Pertamanya kita nak faham self concept. Itulah yang menjadikan kita, itu adalah kita. Macam saya nak. Saya tak tahulah saya baik tak baik. Tak tahulah kalau saya compare orang jahat tu saya baik lah. Kalau compare orang baik tu saya jahat. So saya tak tahu diri saya jugalah. Satu lagi ialah human need. Human need ni manusia dikatakan dilahirkan dengan 3 benda need tadi. Banyaklah need ni. Tapi setengah-setengah teori mengatakan need for affiliation. Affiliation ni maksudnya manusia ni suka untuk berkawan-kawan. Ada kawan-kawan. Ataupun bersosial lah. Maksudnya dihargai. Ada orang menghargai kita, ada orang puji kita. Macam tu lah affiliation. Jadi semua orang bersifat macam tu. Sebab apa kita stres sangat sekarang ni? Tak balik kampung. Tak boleh tengok mak ayah. Stres. Sebab we are concerned more on need for affiliation tadi. Okey nah? Jadi itulah karakter-karakter manusia. Semua orang ada macam tu. Ada tak orang kata, aku tak nak kawan dengan siapa pun, aku nak duduk rumah seorang main Facebook. Main Facebook pun dengan orang juga. Nak main game pun dengan orang juga. Jadi tidak ada orang yang tidak ada need for affiliation tadi. Yang keduanya adalah need for power. Semua orang nak power. Jangan nak sembang lah. Saya tak nak jadi power lah. Saya jawatan rendah. Tak apa. Kani tak apa. Sembang. Power ni doesn't mean position power. Power ni ialah kita ada kuasa untuk menentukan apa-apa yang kita rasa kita nak tentukan. Katakan macam ni lah, bini kita suruh pergi buka kipas angin. Kita suruh anak kita pergi buka kipas angin. Anak saya Man, buka kipas angin. Tengok dia buat tak buka ya. Marah kata? Marah. Sebab power kita tak berlaku. Marah sangat kita waktu itu sebab kita rasa seolah power kita tercabar. Itu satu. Satu lagi ialah need for control. Control lah. Semua manusia dikatakan need for control. Mereka nak mengawal, ada right to control sesuatu. Ada hak untuk mengawal perkara-perkara tadi. Banyak benda lah kita nak kontrol. Tak payah tu lah nak pergi makan. Pergi makan kat kedai. Orang pun tanya, Cik Syarul lah Cik Syarul dalam ni. Cik Syarul, adik nak makan. Nak makan, pastikan makan ikan bilis, telur goreng, dah cukup. Dia pun ambil makan. Happy tak happy? Marah orang lah. Ataupun kita habaq kat bini kita, yang pergi tengok wayang kan ni. Tajuk apa bang? Nak tengok apa? Nak tengok Dracula. Ayah tak suka. Dah, abang nak juga you tengok Dracula ni. Maksudnya contohnya nah. Maksudnya orang jadi marah sebab need for control tadi telah dinafikan. Jadi itu ialah sifat manusia. Semua sama aja. Tak kisah nah. Even nak naik motor pun, nak naik kereta pun, nak duduk belakang, duduk depan tu anak-anak kita berebut nah. Anak-anak kita berebut bila naik kereta, ada yang nak duduk depan, ada yang duduk belakang bonet, ada yang duduk macam-macam lah. Itu pun sebenarnya need for control, maksudnya melambangkan sifat manusia. Dia manusia lah tu. Cuba bawa kucing. Mana ada kucing memilih nak duduk kat depan atau kat belakang lah. Sumbat ya, kat mana dia duduk je lah. Itu satu. Yang keduanya ialah conscious and unconscious. Ini ialah satu penting dalam bidang-bidang psikologi ini di bawah subtopik Carl Jung, Freudian, dipanggil psychoanalytics. Perspektif. Betul lah. Jadi sehingga orang kata, oh ni khurafat tak khurafat nah. Manusia ni dikatakan ada conscious and unconscious. Okey. Saida yang saya nampak muka kat sini, Saida minta maaf lah, oleh saya tak nampak. Sebab saya tak boleh nak share tu kan. Ya Prof. Okey. Jumpa saya. Soalan you tak ingat apa-apa lagi, tapi janganlah sebut nah. Okey. Okey, apa nombor plate kereta you? Okey, dah ingat lah. Tadi you tak ingat, now you ingat. Maksudnya disimpan kat mana benda yang tak ingat tadi. Sama juga dengan nombor kad nelan kita nak.
Mana pernah kita bawa dalam otak kita je lah, kat dalam aku sekian dia dah tak pernah siapa bawa pada dalam tu pun. Jadi dia disimpan pada alam unconscious. Bila nak pakai bawa keluar. Jadi itu pun satu part of itu baru benda-benda yang kita anggap sebagai ringkas lah. Tapi ada benda-benda yang agak kritikal. Misalnya kita mengalami tragedi ketika kecil lagi. Disimpan di alam unconscious. Masa kecil-kecil budak-budak dulu kita simpan ada kes-kes yang kritikal keadaan hidup kita misalnya. Kemalangan ke, kematian ibu ayah dan sebagainya. Bila kita dewasa, dia bawa, kita tak ingat pun. Tapi sebenarnya dia bawa bersama. Jadi bila berlakunya tragedi misalnya, datang COVID, kedebuk. Kita pun jadi rasa sangat tak tentram. Sebab apa? Kemungkinan unconscious tadi telah datang sekali pada waktu itu. Faham tak? Yang conscious ni lain. Conscious ni benda yang biasa lah. Kita nampak tu ketika gerak. Satu lagi unconscious dan conscious dan unconscious ni juga dikatakan berlaku ketika kita tidur lah. Pernah jatuh katil bila tidur? Jatuh selalu jugalah. Dah lah jatuh yang atas sebab bukan disepak oleh lelaki atau disepak oleh bini lah. Jatuh atas sebabnya. Perasan tak kita jatuh katil, tak pernah pun patah pinggang, tak pernah pun patah tangan. Jatuh elok, ya tangan tahan kedepuk, slow landing. Lepas tu tak bangkit dah, tidur kat bawah tu pula. Pagi dah jatuh katil semalam. Maksudnya alam unconscious, walaupun kita lena, unconscious tu still wujud. Maksudnya dalam setengah-setengah buku psikologi dia mengatakan ini adalah duality, prinsip duality. Maksudnya manusia ni ada sifat seperti itu, tapi kita tak ada nak explain. Sampai kita tak cuba mengexplain pun kot. Satu lagi ialah manusia juga dikatakan bergantung routinization. Ini datang daripada dipanggil operant conditioning, berulang-ulang. Manusia ni nanti saya tunjuklah slide sikit berulang-ulang tadi nak. Routinization, operant conditioning ialah berulang-ulang. Apa maksud berulang-ulang? Hidup kita ni sebenarnya pasal tak tiap-tiap pagi kita bangun jam apa mesti masuk bilik air dulu, buat apa yang patut, bergigi, mandi. Pernah tak kita bangkit-bangkit pagi pakai baju kerja, lepas tu pergi office, pergi gigi kat office? Jarang nak. Sebab hidup kita memang bersifat macam tu, routinization. Jadi bila routinization kita telah terhalang, misalnya sekarang ni dulu kita rutin kita buat apa? Bangkit pagi, pergi minum teh tarik, pergi kerja sekejap, rehat banyak, minum kopi sejam, balik kerja seminit, lepas tu minum kopi pula, lepas tu mengadu dekat bos, kita kerja banyak. Kerja minum teh itulah yang banyaknya tu. Tapi tak apalah, tapi itulah routinization. Tiba-tiba sekarang ni routinization kita dah lah tak boleh keluar rumah. Keluar tangkap pula misalnya. Ataupun banyak benda lah, kena pakai topeng, kena bawa MySejahtera, kena pergi cucuk suntik vaksin dan sebagainya. Maksudnya dia telah mengubah routinization kita tadi. Termasuk dalam mengajar online tadi juga. Banyak guru, banyak pensyarah, banyak termasuk pekerja-pekerja di kerajaan yang lain lah. LPPKN dan sebagainya bersama lah kot. Kita mengalami banyak stres sebab now kita terpaksa menghadapi komputer. Dia telah bertentangan dengan routinization kita tadi. Apa akan berlaku setelah 2 tahun kemudiannya? Pasal tak itu, ketika perintah berkurung kita di rumah, kita marah sangat. Kita nak pergi office. Lepas tu dia buka saat, kita pergi office. Bila pergi office, kita mula sedar, oh best juga di rumah rasanya. Sebab kita nak kembali kepada rutin kita yang best tadi. Duduk rumah lama tu, 3 bulan tadi tu. Lepas ni cuba kerajaan bagi tahu bahawa okey semua jom masuk office balik esok. Mula habis tak cukup kan. Maksudnya manusia ini penuh dengan komplain. Tak pernah puas hati sebab dia bila dia dah start sedap dengan routinization kita ni, yang kita dah banyak bulan di rumah ni. Nanti bila depa umum balik kena pergi kerja, semua orang tak suka. Oh best lah, lebih mudah lah kerja dekat. Banyaklah kat tempat-tempat saya ramai lah. Ketika orang ngajak so fizikal, dia tak nak. Dia nak online. Bila orang ngajak online, dia nak ngajak fizikal. Tiap-tiap kali meeting, gaduh benda-benda macam tu. Dan saya rasa benda yang sama juga disebabkan oleh benda-benda tadi. Itulah routinization. Jadi yang ketiganya ialah human motivation. Ni satu lagi nah. Ability to control itu lebih kurang dah human yang tadi. Satu lagi ialah, saya boleh share tak? Macam mana nak share ni? Saya unshare dulu kot. Kau tak payah. Tak erti pula. Tak erti tak payahlah. Maksudnya satu lagi ialah benda yang lain yang sangat penting, lagipun masa nak habis pun. Sekejap saya cakap lah. Satu lagi benda yang sangat penting ialah human motivation. Human motivation dikatakan kalau kita ikut teori Maslow tu, saya rasa ramai yang faham lah teori Maslow. Dia ada 5 peringkat. Yang paling bawah sekali ialah physiological need. Makan, minum dan sebagainya itu ialah fisiologi. Yang keduanya peringkat yang keduanya ialah safety.
Maksudnya setelah kita dah cukup makan, barulah kita berfikir tentang safety. Ada rumah, ada perlindungan dan sebagainya. Yang ketiganya ialah social need, socialization. Keperluan untuk memenuhi, kita akan naik ke tahap sosial. Kita mula berkawan, kita ada duit sikit, ada rumah sikit, sosial. Yang keempatnya baru esteem, yang kelimanya baru self-actualization. Tapi, what happened during the COVID now? Peringkat satu, fisiologi kita cukup makan tak? Kita cukup makan. Setengahnya yang kerja cukup makan lah. Sebab tu dia tak tertekan. Dia tak tertekan pada bahagian tak cukup makan tu. Dia okey sebab tu. Sebab tu kalau kita tengok, banyakkan kaki dengan kerajaan misalnya, kita cuma stres pada peringkat mana? Safety. Sebab kita mula rasa tak selamat. Nak pergi mana takut. Tengok, kau ni ada COVID ni. Kau ni ada COVID ni takut. Nak sembang pun takut. Tak tahu kita yang ada COVID. Kawan tu okey je. Itu satu. Jadi kita telah terganggu pada dua peringkat. Peringkat 2 dan peringkat 3. Peringkat 3 ialah socialization. Kita dah mula start tak boleh nak minum kopi, tak boleh start nak jumpa mak ayah kita, tak boleh nak tengok. Kalau ada yang mati pun tengok dia jauh, tengok video. Raya pun, raya dalam online. Makan bahudu pun, ambil kawan tu makan sebiji, kita makan sebiji, cicah dia cicah ayam kopi, kita cicah ayam matam. Macam itulah lebih kurang lah mak ayah kita di kampung. Jadi, kita telah stres. Jadi, maksudnya, kalau ikut Maslow punya teori, kita telah terganggu kepada 3 peringkat yang bawah itu. Sebab tu kita stres. Kita unable to fulfill human need kita tadi. Basic human need kita tadi, kita tak mampu untuk dipenuhi. Itu satu. Satu lagi, akhirnya baru dah kita faham bahawa itu ialah sebagai manusia. Banyak lagi lah kalau kita nak cerita pasal manusia ni. Panjang cerita dia. Jadi kalau yang tadi, yang routinization tadi, mari kita tengok. Saya ke next slide sekejap. Okey, maksudnya macam ni. Manusia apabila kita melihat sesuatu umumnya, kita tengok macam ni. Ni ada berapa? How many you see? Berapa banyak benda yang kita lihat? Siapa nak jawab? Tak nampak saya dalam ni siapa yang ada. Ada 4. 1, 2, 3, 4 apa? 4 benda. Prof tanya benda. Bukan. Sini saja. Ni ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok dia nampak melihat 6 batang. Kenapa tak nampak 4 ya? 1, 2, 3, 4, 5 tak boleh? Boleh juga? Boleh. Jadi proximity. Manusia dapatlah, setengah orang melihat dia sebagai 3 saja. Ini satu batang. Ini satu batang. Ini satu batang. 3 batang. Proximity. Satu lagi, ini apa dia? Dia sepatutnya pikuk ni ke pikuk ni? Pergi ke sini atau pergi ke bawah ni? Kalau saya daripada kiri ke kanan, lepas tu patah balik kiri ke kanan sampai bawah. Boleh lah. Tengok orang, boleh lah macam mana, tak kisah pun. Umumnya manusia melihat, dia mestilah ada 3 benda yang berbeza. 3 segi, bulat, 3 segi. Jarang-jarang orang melihat kod ni. Sebab apa? Sebab kita cenderung untuk melihat sesuatu dalam bentuk similarity. Similarity ni persamaan. Maksudnya kalau kawan tu ni similar. Kalau kawan tu sabut, dia jahat, dia mesti kena jahat. Similar. Maksudnya itulah cara kita menafsir manusia lah. Walaupun tak semua benda betul pun. Sebab tu kalau tengok, kalau dia tu naik kereta BMW, mesti kaya. Kita bawa motor, kita himpit tepi. Sedangkan kawan tu driver pun darjah 6 tak lepas. Tapi disebabkan oleh kita melihat, persepsi kita memang dilatih macam tu. Satu lagi ialah kita melihat satu benda tu mesti continuity, mesti bersambungan. Okey, macam ni you lihat dia. Apa yang kita nampak? Kita melihat ada 2 garis. Satunya garis yang berlengkuk-lengkuk kan. Macam tu. Satu lagi garis seperti itu. Realitinya bukan macam tu. Realitinya mungkin ini satu benda lain, ini satu benda lain. Ini benda lain, ini benda lain, ini benda lain, ini benda lain, ini benda lain. Tapi manusia melihat sesuatu itu dalam sifat continuity. Jadi sebab tu dalam apa? Kesinambungan. Kesinambungan. Bahasa Melayu ialah kesinambungan. Satu lagi ialah kita nampak ini 3 benda lah. Ini satu, ini satu, ini satu. Connectedness. Kita juga menyangkakan bahawa benda-benda tadi mestilah bersambungan atau satu sama lain. Sedangkan realitinya dia ada 3 benda. Kita tanya, siapa lah awak dia tak sambung dengan habis? Itu ialah, jadi itu ialah sifat-sifat routinization kita tadi. Kita berfikir secara routinization. Sebab tu kalau kita nak masak nasi, perempuan masuk dapur, bawa apa dulu. Jarang-jarang perempuan masuk dapur. Tak tahulah saya tak nak masuk dapur. Tak tahulah bawa apa dulu lah. Masuk pinggan dulu kot. Whatever lah.
Tapi maksudnya routinization tadi. Bila routinization tadi telah berubah, kita terganggu sedikit. Jadi dalam prinsip COVID tadi, ini juga lah, satu dia law of continuity yang tadi itulah. Satu lagi law pregnancy. Law pregnancy ni setengah-setengah orang tengok law of similarity, lebih kurang ni lah. Maksudnya orang akan tengok macam tu. Tengok macam tu dari kiri ke kanan. Jarang orang tengok dari atas ke bawah seperti itu. Law of pregnancy. Jadi apakah yang kita belajar dari sini ialah manusia cenderung untuk nak apa yang dia nak. Manusia tak kisahlah dia nak apa yang dia nak, maksudnya kita cenderung untuk mengatakan bahawa sesuatu yang berlaku tu mesti seperti ini, dia bukan seperti itu. Mesti kena macam tu. Jadi sepanjang kita mengalami COVID ni, apa yang telah berlaku dalam hidup kita, banyak benda yang telah blok hidup kita nak, itu dari sifat kita sebagai manusia lah. Banyak benda yang telah berubah. Dan dia telah bertentangan dengan prinsip similarity tadi, prinsip closure tadi, prinsip Gestalt law tadi dan sebagainya. Sebabkan kita rasa Allah tertekan sangat, tapi kita tak perasan. Kita tak tahu pun. Kita tak kata, kita tahulah kita bermuat, serabut lah ni tak nak. Kita serabut saja, tapi kita tak memahami apakah itu dikatakan, apakah yang menyebabkan benda tadi, kita tak berapa nak faham lah. Itu satu. Keduanya ialah, saya tak boleh, saya ada satu conference lain lagi ni hari ni lah. Saya lupa beritahu. Job stress juga, tapi yang tu bidang lain lah. What is stress? Keduanya kita kena faham. What is stress? Okey, tengok nampak gambar kapal terbang ni. Tak ada. Patut ada gambar kereta kat sini. Sekejaplah. Oh, patut ada gambar kereta aksiden kat sini. Lupa hilang kot. Okey. Antara aksiden kereta dengan aksiden kapal terbang, yang mana lebih mengerikan? Siapa nak jawab? Apa dia? Kapal terbang. Betul ke? Sebenarnya itulah dinamakan sebagai fast illusory. Illusory, fast, force. Salah nah. Okey, dalam setahun ada berapa kali kapal terbang jatuh? Jarang-jarang lah Prof. Maksudnya 10 tahun sekali pun tak aksiden kapal terbang. Kereta dalam seminit berapa kali aksiden? Oh, sangat kerap Prof. Bukan sekat seminit. Tak. Satu saat tu akan berlaku aksiden. Jadi maksudnya nisbah tinggi. Kan. Jadi sebenarnya apa yang jadi people jatuh kapal terbang lebih menakutkan sebab apa? Bila kapal terbang meletup, dia akan keluar dalam berita tu highlight setiap hari, HBN semua keluar, HBO semua benda, HBO filem. CNN semua keluar. Jadi ini menyebabkan kelihatannya seperti kemenangan kapal terbang tadi satu yang sangat menakutkan. Sedangkan in reality is not. In reality, kalau kita tengok, saya adalah data tapi saya tak tunjuk kat sini sebab masa tak pernah cukup. Reality menunjukkan bahawa aksiden kereta tu, a few second tu berapa dalam setiap sehari tu, berjuta-juta orang mati disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Jadi kemalangan raya tu patut ditakutkan. Ni naik kapal terbang ikat kat pinggang duduk macam tu, takut nak mati. Tak payah takut mati lah naik kapal terbang ni. Kalau kapal terbang ni sebenarnya kalau kita naik lah, tak pakai tali pinggang pun tak apa. Sebab apa tak payah pakai tali pinggang? Sebab kalau dia nak jatuh tu, dia tak guna lah tali pinggang. Okey nak naik kereta gagah lagi lah. Jadi sebab apa dia suruh kita pakai tali pinggang? Sebab dia nak bagi kita feel comfort saja. Pakai berapa duduk atas tu kalau dia meletup jatuh semua pinggang pun hancur juga. Jadi umumnya seperti itu, kita rasa pakai seatbelt, kita rasa confident kan duduk kan, bestnya. Maka lagi sedap sikit, tapi sebenarnya tak ada apa-apa sebenarnya lah. Tapi janganlah habaq pula, nanti orang safety marah kat saya pula. Tapi realiti yang itulah. Okey, what is stress? Stress ni umumnya bergantung pada dua benda tadi. Satunya ialah respon. Satunya bukan, saya tersalah type lah. Setelah malam, saya buat malam ikut. Stimulus and response. Ni stimulus. Apakah yang dikatakan stimulus? Stimulus ialah penyebab dia. Contoh penyebab stres ni macam-macam. Di tempat kerja bos yang garang pun stres, gaji kecil pun stres, tempat kerja serabut pun stres, bising pun stres, kawan yang kuat mengumpat pun stres, kerja online pun stres, kerja dari rumah pun stres, jawab email pun stres. Jadi itu ialah dipanggil stimulus. Apa-apa saja yang merangsang stres itu, merangsang kita marah tadi, tak sesuai tadi, kekecewaan kita tadi, dinamakan sebagai stimulus. Macam kita nampak harimau. Nampak harimau tu ialah stimulus. Kalau kita ambil pisau ke tangan kita, pisau itu ialah stimulus, penyebab. Dalam bahasa Melayunya ialah penyebab. What is respon? Respon ni ialah diakibatkan oleh benda yang diakibatkan oleh penyebab tadi. Apa respon dia? Respon dia lena malam tak boleh lena, susah hati, dada berdebar-debar, burn out, depression dan sebagainya. Nanti kita cerita kat belakang sikit topik yang bawah itu.
Okey, itu ialah salah satu cara untuk nak express stress. Jadi setengah-setengah orang kata nak remove stress tadi, remove yang stimulus tadi. Dalam konteks COVID kita tadi nak remove, macam mana tak boleh nak remove? COVID ni duk ada tiap hari. Dahlah kita kena kurung. Jumlah nisbah apa kematian dan sebagainya, jumlah penyakit tu semakin tinggi misalnya. Jadi kita kata, wish bila nak habis ni? Kita telah buat dua benda tadi, satunya judgement dan satu lagi kita melihat stimulus tadi sangat menakutkan. Stimulus tadi sangat menakutkan. Itu satu. Yang keduanya ialah emotion dan mood. Manusia ni dikatakan ada emotion dan ada mood. Apa beza kedua-duanya sekali? Aku tak nak mood lah ni. Apa benda mood tu? Cuba habaq mai. Tak pernah dengar jugalah. Jadi mood dan emotion tu sebenarnya ada dua benda yang lain. Emotion mestilah disebabkan oleh sesuatu. Misalnya mak ayah kita tak sihat di kampung, kita menangis. Itu ialah emotion. Ataupun kita baru cinta, esok nak cinta lagi, gagal. Cinta sehari esok sudah gagal. Perempuan tu reject kita terus. Frust menonggeng. Jadi itu ialah emotion. Maksudnya emotion ni dia tahan lama sikit. Rasa kesedihan tu tahan lama. Maksudnya mungkin seminggu ke, 2 minggu ke, sehari ke, 3 hari ke. Mood pula apa dia? Mood ni tidak ada penyebab. Kita rasa tak ada mood lah ni, malas lah nak ajar. Itu ialah mood. Jadi mood dan emotion tu different. Dan mood ni tidak penyebab. Contoh waktu mana? Selalunya kalau kita tengok anak-anak kita bangkit pagi nah, kita pun kadang ada jugalah. Bangkit pagi tu duduk sekejap, duduk 3 minit, duduk melengung, tak tahu buat apa, tak ada mood, tak ada. Kadang-kadang mood ni pula, kadang-kadang kita rasa sedih. Tapi tak tahu pasal apa kita sedih. Kadang-kadang kita rasa happy sangat, bangkit-bangkit tidur tu happy, senyum yang panjang. Tapi kalau senyum panjang tu lah rumah boleh jangan keluar kat luar, nanti polis tangkap. Jadi itu ialah mood. Manusia juga dikatakan ada PA&NA. Apakah itu PA? Dia panggil positive affect dan negative affect. Yang ni beranak-beranak dah ada dah. Yang ni dah install siap-siap dah. Setengah orang dia sangat tinggi PA dia. Positive affect. Orang yang positive affect ni umumnya emosi dia lebih positif. Dia cenderung melihat banyak benda sebagai lebih positif. Maksudnya tengoklah apa benda apa positif lah. Laki kahwin lain pun positif, tak apalah. Macam tu. Tu ialah positif. Ataupun gaji bos kata, aku nak potong sikit ni gaji. Sebab apa bos? Duit tak ada ni, COVID. Positif, okeylah tak apalah. Syukur je lah. Setengah-setengah orang negative affect. Negative affect, potong elang pun kita hari tu berapa puluh ringgit, RM5 je pun. Negative affect, sedih murung. Ya Allah dah potong dah RM5, macam mana nak buat ni? Negative affect. Ataupun naik motor, plate motor jatuh, pecah. Allahu Akbar, apalah malang aku hidupku hari ni, malang sungguh lah. Itu orang negative affect. Jadi semua orang dia cenderung ke dalam negative affect, dia tengok benda semua dalam bentuk negatif. Orang positif ni dia tengok benda dalam bentuk positif. Jadi itu pun sebahagian daripada yang menyebabkan kita stres. Bukanlah kita stres, sifat kita itu yang menyebabkan kita cenderung untuk mentafsir sesuatu itu dalam bentuk sebagai tragedi ataupun tidak. Setengah-setengah orang tengok dia sebagai challenging. Setengah-setengah orang lah tengok bila dia tipu musibah misalnya, wow ya Allah ya Tuhan Karim, dapat aku challenging hari ni. Orang lain terpaksa bayar berjuta-juta ringgit nak ambil apa yang terjun daripada skydiving semua tu, terjun ke laut lah semualah. Aku tak payah, tiba-tiba Tuhan uji aku. Dengan kucing aku mati. Misalnya, kucing yang mati lah. Jadi, setengah-setengah orang yang melihat positive affect seperti itu. Okay, yang keduanya ialah manusia juga dikatakan sebagai type A dan type B. Type A dia jenis mana? Type A dia cepat kerja. Semua nak cepat. Type B ni pula cool and steady. Yang mana lebih baik? Tak ada yang mana lebih baik, tak pernah ada yang lebih buruk, bergantung pada suasana tempat kerja kita dan suasana kehidupan kita lah. Type A ni orang yang suka cepat, semua benda nak cepat. Sebab tu kalau dia gagal untuk mencapai sesuatu yang dihajati, dia sangat stres. Tapi kajian-kajian tunjukkan bahawa mereka yang banyak sakit kardiovaskular tadi, sakit jantung lah, kebanyakannya ialah disebabkan oleh type A tadi, type A personality. Saya ada type A personality. Sebab tu saya cakap agak cepat, buat kerja pun cepat juga, cuma malas. Malas tu sebab type B tadi nak, bagus juga lah ada type B untuk cover saya punya rajin tadi, cepat saya tadi. Kalau tidak, kalau saya ada type A saja, saya takut saya mati cepat nah. Jadi saya pun kontrol dengan type B sikit. Jadi some people dia dominant type A, some people dominant type B. Itu satu. Satu lagi ialah manusia juga dikatakan ada emotion contagious. Yang ni kita tak perasan. Apa maksud emotion contagious? Emosi manusia ni rupanya berpindah dari satu orang ke satu orang lain. Betul ke? Betul.
Berlaku banyak kes, nanti you balik Google lah, saya tak sempat nak Google lah. Waktu lain lah jemput saya cakap waktu lain lah. Masa pun tinggal 10 minit macam tu je kot. Okey, emotion contagious misalnya, bila kita tengok orang mati, apa berlaku? Muka kita bersedih kan, com je muka. Sebab apa muka sedih? Sedih sangat ke tengok orang tu mati, tak kenal pun. Anak tok nenek siapa punya tu, tapi sedih juga. Sebab apa sedih? Sebab muka surrounding dalam tempat tadi semua sedih. Tengok orang tu sedih, tengok ni, kita pun secara automatik muka kita bersedih. Seperti itulah juga kita tengok filem Hindustan. Tengok heroin, apa Shah Rukh Khan dengan siapa, tak tahu, saya tak pernah tengok lah filem Hindustan. Shah Rukh Khan dengan siapa, dia dengan sedih. Kita pun tumpah sedih, mata meleleh ni. Contagious effect. Jadi contagious effect ini berlaku banyak dalam, tapi yang paling tragedi, yang paling teruk sekali, balik Google lah, bagi Google mass hysteria lah. Hysteria dikatakan ialah emotion contagious. History yang kita berlaku ni dalam bidang psikologi, dia tak percaya dekat syaitan. Dia payah sikit nak, jadi dia explain bahawa sebenarnya histeria itu disebabkan oleh contagious tadi. Mass contagious yang banyak berlaku di India, ada satu orang dia nampak seperti seekor big monkey. Jadi benda tadi, big monkey tadi, telah tersebar, berita tadi tersebar ke satu India, ke satu negeri dekat Maharata kot, saya tak ingat, Maharata or somewhere in Southern tu lah. Menyebabkan semua orang merasakan mereka melihat big monkey. Sedangkan realitinya big monkey itu tak pernah wujud pun. Kita feel saja dia wujud. Sebab dia telah contagious perasaan tadi. Okey, jadi contagious ini juga dalam kes COVID tadi, stres betul ke hampa ni yang duk sebut hampa stres ni? Could be not. Kawan duk cakap, stres lah, tak boleh kampung. Dia buat kawan, stres lah nak pakai topeng, nak pakai mask, stres. Kita, okey. Aku pun kena stres jugalah. Maksudnya kita stres tadi bukan disebabkan kita sangat pun. Kita duduk lepak elok kat rumah. Tapi disebabkan banyak orang duk cakap stres. Kita pun tumpang stres sekali. Sedangkan benda tu tak, benda yang kita duk cakap tu could be contagious disebabkan oleh surrounding kita tadi. Dia panggil emotion contagious. So satu lagi ialah human coping strategy. Nantilah kat belakang tadi nanti saya tunjuk sikit je lah. Tak tunjuk banyak lah. Okey, satu lagi ialah, ini ialah tadi kita sebut stimulus and response, sebab dan akibat. Ini akibat dia. Akibat dia banyak lah. Akibat dia banyak. Klik siap-siap. Okey, manusia ini ialah bentuk-bentuk emotion manusia ataupun nak bagi bahasa mudah, bahasa kampung kita sebut emotion lah. Sebut bahasa tinggi ni dia tak faham lah. Okey, satunya ialah, yang ini ialah engage, sangat excited. Ni waktu kita kerja lah. Kita ada energize, happy, pleased, kita sangat excited. Okey, itu ialah engage. Kadang-kadang kita ada pasal ini. Bila kita kerja lah, kita rasa nak siapkan sangat-sangat, kena siap jugalah macam mana pun. Tapi jarang-jarang lah. Tapi ada jugalah orang yang macam tu lah. Satu lagi ialah, ni positif lah, sebelah kanan ni positif. Satisfy, relax, macam cool, macam tu relax, sedap, yang itu. Positif juga. Tapi setengah orang engage, setengah orang tapi yang ni dikatakan low activation. Yang ni high activation. High activation macam mana? Kita rasa macam berdebar-debar ni, gelora yang tak sangka ni. Macam cik ke puasa leader, saya tak tahu lah dah. Nak pergi kerja ni, bergelora ni, nak pergi ni, nak siapkan kerja. Pipi buat apa? Buka komputer, main game, main Facebook, update je lah. Itu ialah, tapi tak apalah, at least dia ada perasaan itu tadi pada awal tadi. Satunya dipanggil engage, satunya dipanggil satisfy. Yang ni low activation. Satu lagi ialah high activation yang sebelah kiri. Sebagiannya ialah workaholic lah. Kerja gila kerja lah. Tapi sebagiannya ialah kita rasa nak marah ya. Rasa nak marah, rasa tegang, rasa waktu mana ni? Kita mungkin adalah waktu kita kerja lah, ada hari misalnya kalau kita nak siapkan deadline kita itu, kita rasa tegang. Rasa Allah sabuknya tapi nak kena buat juga. Tapi sebelah sini negatif. Negatif maksudnya cenderung untuk lead to some of psychological problem. Okey. Itu satu, tapi dia excited. Misalnya kalau kita buat kenduri kahwin, misalnya lah, ada majlis kenduri, kita feel inilah, ais tak beli tapi nak buat juga, ais tak beli lagi, sekejap bawang bini kita, bawang tak cukup pula dah 3 biji, cari bawang lagi, tetamu pula nak mai, tamu kuah, itu maksudnya dia sebelah sini lah, high activation. Tapi dia unpleasant. Sebelah kanan ni pleasant, sebelah unpleasant maksudnya benda-benda yang tak sepatutnya ada lah. Satu lagi ialah burnout. Burnout nah. Burnout ni apa lah? Burnout ni berbeza dengan depression. Burnout ialah kita rasa dipanggil exhausted, keletihan, kelesuan, lesu sangat ni. Tak tahu siapa tak larat dan lesu.
Siapa kita lesu kerja? Kerja tak buat pun tadi, siapa lesu? Perhaps because of comparison of banyak benda tadi. Kita kan banyak otak kita macam gambar tadi lah, gambar 3 segi, 4 segi tadi. Kemungkinan kita ada cognitive demand, otak kita berfikir banyak, ataupun kita campuran yang banyak tadi tapi kita tak nampak. Sebab tu bila kita balik rumah, kita rasa sangat penat. Tapi kerja tadi tak buat apa pun. Yes, you tak bekerja tapi otak you sedang bekerja. Jadi otak bekerja itulah kita tahu apa yang kita sedang buat itu. Satu lagi ialah burnout, satu lagi ialah depression. Depression ni lain. Depression ni ialah pada peringkat yang sangat serius. Setelah mengalami burnout, few months. Tak boleh ready burnout, kerja bos marah kita penat sangat, esok depressed. Tak akan berlaku seperti itu. Maksudnya depressed ini ialah dipanggil dalam orang putih, dia panggil prolonged effect. Umumnya kajian-kajian tunjukkan lebih daripada 9 bulan. Lebih daripada 9 bulan baru jadi depression. Maksudnya kita katakan kita putus cinta hari ini. Tak boleh esok depressed, tak akan berlaku. Still okey lagi. Lusa pun still okey lagi. Kalau dia kata putus cinta hari ni, lepas tu dia abang, mak saya nak bunuh diri esok. Bohong. Tak akan berlaku. Dia akan berlaku setelah 9 bulan dan ke atas. Sebab dia membawa benda tu setiap hari. Putus cinta, perasaan gagal, kecewa dan dibuang, perasaan terhina dan sebagainya. Dan itu ialah depression. Burnout rasa penat je, tak rasa terhina pun. Depressed tak? Depressed kita rasa terhina, rasa macam semua orang mata tengok kita ni. Semua orang tengok dia ni bersalah ni. Ataupun malam-malam duk fikir, pagi-pagi nak menangis, rasa sedih, rasa nak kecewa. Burnout tak? Burnout tak rasa kecewa pun, relax je, penat je, tak larat kerja. Jadi, berbezanya burnout dengan depression itu dia nak. Jadi, bila kita ada simptom seperti itu, kena faham. Kita ni burnout ataupun depression. Kalau you ada burnout dan depression, you rasa perasaan seperti itu, cuba cepat contact counselor dan sebagainya lah. Ataupun ahli-ahli yang fasih dalam bidang itu. Kalau tak ada orang sangat, segan sangat nak jumpa, email saya pun boleh lah. Kalau saya rajin, saya jawab lah. Kalau saya tak rajin tu, saya bagi orang lain lah. Tapi maksudnya, kena solve problem tadi. Sebab, bila dia sampai ke peringkat depression, nak ubat dia lambat sikit. Benda tu macam penyakit kecil manis lah. Kalau dah sampai ke potong ke lutut tadi itu, dah payah dah nak ubat. Jadi, ketika peringkat burnout tadi, kena ubat terlebih dahulu. Sebelumlah dia sampai ke peringkat yang lebih jauh lagi. Jadi, itu ialah part of, jadi kena faham simptom. Ni kadang-kadang mak saya depress lah mak ni, apa? Gaji saya jatuh, tu bukan depress. Mak saya, emosi saya terganggu lah mak. Sebab apa? Bos saya tadi kata saya kerja saya tak boleh. Tu bukan emotion, tu mood. Jadi kena faham mood, depression, semua benda-benda itu kena faham. Barulah kita faham diri kita dan apakah yang sedang kita alami. Sometimes duk cakap stres, apa benda pun kita tak faham, bukan salah siapa lah nah. Maksudnya kita telah mencampurkan ke semua benda itu dalam sebagai satu entiti yang sama, menyebabkan akhirnya kita rasa kita terganggu sangat. Stres, orang sebut stres, kita berstres. Sedangkan bukan stres pun. Cuba mood sahaja. Mood ni seminit dia hilang. Ataupun mood ni dia panggil fluctuation. Esok dia hilang lah. Jadi kena faham lah. Jangan duk cepat sangat menghukum diri kita ataupun menghukum persekitaran. Jadi adakah body kita tak akap lagi? Tengok pen. Tak apa saya tunjuk tak apa nak. Okey, buatlah kat rumah. Buat kat rumah, ambil pen ni. Itu. Okey, saya buat. Mari saya kata lah, tapi janganlah tak pilih pula. Awak tak pandai? Saya dah. You rasa marah tak? Marah. You rasa marah tak? You buat pen macam ni. Buat, saya tunjuk dalam tu, nanti orang nampak pula. Dah lah pen tu pen besar. Hang ni teruk lah Salida. Marah tak? Saya dengar pun saya stres. Okey, sekarang senyum pula. Senyum je. Rasa relax. Senyum. Salida, hang ni cebokap lah. Marah tak marah? Marah. Taklah. Hang ni mengarut dia. Maksudnya macam ni lah. Jadi di sinilah berlakunya perdebatan di kalangan ahli-ahli psikologi. Maksudnya, apakah yang datang dahulu? Emotion datang dahulu menyebabkan kita smile. Bila kita kadang-kadang kita nampak satu persekitaran, kita rasa senyum, kita rasa happy, disebabkan oleh reaction tadi. Maksudnya, emotion tadi telah mengubah kita punya dipanggil banyak, saya tak ingat lah benda tu nak istilah kau sebut salah pula, dah direkodkan. Saya tak apalah. Dia telah mengubah fisiologikal kita. Jadi sebab itu kita senyum. Ataupun kita marah, ataupun kita rasa yang tadi-tadi itu. Maksudnya ada reaction. Tapi setengah-setengah khilaf mengatakan, khilaf dalam bidang psikologi lah.
mengatakan bukan. Setengah-setengah fisiologi kita itulah yang mengubah emosi kita tadi. Sebab kalau kita senyum, walaupun kita stres, kita tak jadi stres. Sebab apa yang berlaku pada raut wajah kita tadi, dia telah mengubah reaction pada emosi kita juga. So itu ialah contoh-contoh bagaimana bahawa manusia ini solar body itu tadi solar body itu saja. Jadi saya rasa pada umumnya strategi yang untuk kita dapat kurangkan stres ialah pastikan kita make a reasonable comparison. Nak compare tu janganlah compare dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Kadang-kadang kita nak compare tak patut-patut. Dia tu kayanya makan buah durian Musang King. Apa Blackton, aku makan raya kampung je. Padahal lah dia kerja jusa hang tu apa? Kani pun, kani jusa, kani ketua kani. Oh, ketua kani gaji banyak juga. Apa-apalah, tak tahulah senang. Bukanlah nak jatuhkan kawan tu, bukanlah nak kata orang tu kecil-kecil besar. Jadi kena nak buat comparison misalnya, kena buat comparison yang betul. Jadi sesuai dan sepadan dengan diri kita. Jadi compare lah dengan kawan-kawan kita. Macam saya lah. Untuk orang tu, dia tu naik BMW. Padahal aku, dia tu profesor. Oh, dia ni naik, saya naik LC 135 je lah. Facebook pun tak ada, semua tak ada. Satu lagi, use appropriate body languages. Macam tadilah senyum lah. Kalau boleh lebih banyakkan senyum berbanding dengan buat benda-benda yang jangan tunjuk reaksi tegang sangat. Orang marah apa senyum je. InsyaAllah okey. Kena jangan duk kerak sangat bila orang kata sikit pun, laki marah sikit je pun. Ish, apa ni? Lipat baju, lari 1 inci. Muka buat com terus. Cuba senyum. Okey nah. Satu lagi, accept routinization changes. Maksudnya kita kena faham kita sedang mengalami perubahan routinization. Kita dah tak macam dulu dah. Kita kena accept. Sebab satu hari nanti bila kita kembali ke normal yang asal tadi, kita tak suka juga normal yang asal itu tadi. Percayalah. Tunggulah 2-3 tahun lagi. Jadi buat masa sekarang, accept lah apa yang berlaku dalam hidup kita itu, rutin sekarang ni. Lepas 2 tahun lagi, insyaAllah kalau COVID dah hilang misalnya, jangan pula mengungut yang kita nak kembali kepada waktu sekarang. Tak payah. Hiduplah pada waktu itu pula. Jadi yang ketiganya, yang empatnya ialah kalau boleh, adalah positive thinking yang lebih banyak sikit. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapat. Saya cakap ni untuk diri saya lah nah. Saya pun sometimes, saya pun orang jugalah. Stres macam you all juga, kita semua sama je sebenarnya, sembang lebih. Nanti orang tahu dia tu mesti tak stres kan, dia kaji stres. Orang yang kaji stres lebih stres sebenarnya sebab dia dah tahu dah benda tu. Sebab tu saja dia cakap jadi dia tu hebat lah, dia tu mesti tak stres lah, mesti happy 24 jam, sembang. Sama ya, aku kalau bini suruh beli garam tu 2-3 kali tu aku stres juga, sama je lah. Jadi umumnya apa yang kita boleh buat ialah kita cubalah apa yang kita boleh dan fahamlah siapakah diri kita, siapakah manusia, barulah kita faham lebih memahami persekitaran kita itu tadi. So itu sajalah perkongsian kita saya pada pagi ini. Dia sembang-sembang pagi nah. Saya tak lani sangat sebab saya nak kena pergi. Saya dah share satu session. Saya ada hari ini saya buat international workshop conference dekat ramailah ada dari US, dari Belanda dan sebagainya. Banyaklah orang putih banyak, orang Jepun pun banyak. Jadi banyak pada session tu saya kena share. Jadi dia memang stresnya lah, stress punya conference. Jadi saya tak boleh lama lah nah. Dan terima kasih banyak Saidah kena jemput saya. Ya, tak apa Prof. Kita pun faham sebenarnya masa pun cemburu kita kan pada pagi ni kan. Masa tak cemburu lah, bini saya yang cemburu. Okey. Tak apa ni Prof, faham. Okay, terima kasih nah. Okey, terima kasih banyak yang bagi Prof. Itu saja tadi ya tuan-tuan dan puan-puan, dan semoga dengan apa yang dikongsikan sebentar tadi dapat memberikan impak kefahaman kita dalam menangani stres dan tekanan semasa pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Profesor Madya Awang Idris daripada Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melaya. Terima kasih yang banyak. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada waktu lain. Jangan stres. Ya, Prof. Jangan stres juga tu. Saya tak stres, saya okey je. Saya sibuk je. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.